What's going on YouTube? Kita berjumpa sekali lagi. Untuk video kali ini, kita tak akan bercakap pasal tactical ataupun pemain, tapi akan bercakap pasal satu figura penting dalam operasi sesebuah kelab, iaitu Sporting Director. Peranan Sporting Director ni berbeza-beza ikut kelab. Secara generalnya, pengantara ataupun orang tengah antara manager dan juga CEO ataupun owner. Sporting Director juga bertanggungjawab dalam rekrutmen jual beli player dan kontrak. Contoh simple, manager nak satu player ni, Sporting Director akan bekerjasama dengan pasukan scout dia untuk tentukan sama ada player ni sesuai atau tak dengan filosofi, sistem dan juga falsafah kelab. So dekat sini aku senaraikan 7 Sporting Director terbaik di Eropah sekarang. Nombor 7, Rui Costa. Salah satu legenda playmaker pada tahun 1990 dan juga awal 2000. Pemain yang terkenal dengan nama O Maestro, tergolong dalam Golden Generation pada zaman kemuncak Serie A sebagai liga terbaik dalam dunia. Sebelum tamatkan karirnya, Costa berpindah semula ke boyhood club dia, Benfica. Sebagai bekas keluaran akademi Benfica, rasa sayang dia dekat Benfica tetap tak mati walaupun bertahun-tahun dia duduk dekat luar negara. Sebab itu, sehari selepas dia gantung boot, Benfica offer dia jawatan sebagai Sporting Director dan dia terima. Rui Costa bekerja dengan scout, pemain senior dan juga banyak membantu transition player muda daripada player akademi ke player utama. Pemain muda contohnya Renato Sanchez dan juga João Felix banyak puji Rui Costa dalam development mereka sebagai player. Benfica memang bergantung kepada strategi develop and sell untuk bersaing dengan kelab-kelab yang lain. Banyak keluaran akademi Benfica yang berpindah ke kelab lain dengan harga yang sangat tinggi. Antaranya Bernardo Silva, Ederson, David Luiz. Nombor 6, Giuseppe Marotta. Pada tahun 2006, Juventus diturunkan ke Serie B disebabkan skandal Calciopoli. Ramai star masa tu contohnya Ibrahimovic, Lilian Thuram dan juga Fabio Cannavaro yang belah. Walaupun hanya satu season dekat Serie B, kesan daripada skandal tu, Juventus tak boleh compete. Pada Mei 2010, Marotta dilantik. First season pun dia dah buat gila. Dia bawa masuk 14 orang player. Second season, dia buat keputusan berani mati dengan melantik Antonio Conte sebagai manager. Ramai orang bash dia sebab pada masa tu, Conte tak terkenal dan juga tak cukup pengalaman. Conte proven to be a serial winner dan banyak piala yang Juventus menang. Polisi director lain ialah beli player muda dan jual dengan harga yang mahal. Berbeza pula dengan Marotta. Marotta specifically target free signing. Contohnya Andre Pirlo, Sami Khedira dan juga Paul Pogba. Player macam Tevez, Vidal, Evra dan Barzagli cuma dibeli dengan harga lebih kurang 22 juta euro. Marotta sekarang ni berpindah ke Inter Milan ikut Antonio Conte, tapi sebelum dia tinggalkan Juventus, dia tinggalkan legasi iaitu pembelian Cristiano Ronaldo. Nombor 5, Marc Overmars. Overmars ialah salah satu player dalam tim terbaik Ajax dalam sejarah. Ketika Overmars kembali ke Ajax pada tahun 2012 sebagai Sporting Director, cuma ada satu target dia, iaitu kembalikan Ajax ke tempat asal mereka, iaitu pinnacle of football. Ajax tak boleh compete financially dengan liga lain, so mereka kena cerdik sikit lah. Jadi Overmars dibawa masuk untuk specifically cari player yang bermain dalam liga yang setaraf dengan Ajax. Overmars pernah cakap, tugas utama dia sebagai director ialah develop player. Rekod Overmars sebagai director speaks for itself. Contohnya Frankie De Jong dia beli daripada Willem dan dijual kepada Barcelona dengan profit sebanyak 65 juta. Nombor 4, Luis Campos. Campos ialah orang yang bertanggungjawab untuk bina title winning squad AS Monaco di bawah Leonardo Jardim. Campos sebenarnya bermula sebagai manager, tapi dia tak adalah bagus mana. Nak dijadikan cerita, tim dia pada masa tu jumpa tim Porto di bawah Mourinho dan tim dia berjaya menang dengan Porto 2-0. Mourinho memang impress dengan dia dan sejak daripada itu Mourinho jadi best friend dengan dia. Masa Mourinho pindah ke Real Madrid, Mourinho lantik dia sebagai penganalisis taktikal dan juga scouting. Kemudian dia berpindah ke Monaco. Pada tahun 2013, Monaco baru saja spend gila-gila untuk beli player macam Radamel Falcao, James Rodriguez dan juga Joe Moutinho. Tapi owner pada masa tu cakap cara ni tak sustainable dan tak boleh diteruskan. Dia kena cari cara lain untuk compete. Jadinya Campos dilantik sebagai Sporting Director. Player-player macam Thomas Lemar, Fabinho, Benjamin Mendy dibeli dengan harga yang murah. Dan namanya durian runtuh. Pada masa tu ada satu player dekat akademi ni, nama dia Kylian Mbappe, yang bakal menjadi player termahal dalam dunia. Masa Monaco jadi juara Liga Perancis dan layak ke semi-final Champions League, Campos dah berpindah ke Lille. Tapi his blueprint is all over the pitch. Luis Campos sekarang di Lille gunakan MO yang sama macam dia guna di Monaco. Latest player yang dia jual ialah Nicolas Pepe dan juga Victor Osimhen. Nombor 3, Michael Edwards. Jurgen Klopp ialah lambang kebangkitan Liverpool. Tapi bekerja di sebalik tabir, ada satu watak ni yang menjadi tulang belakang di sebalik kejayaan Liverpool. Michael Edwards ni memang misterius. Dia memang low profile dan tak mau involve dengan mana-mana interview. Michael Edwards bermula sebagai data analis di bawah Harry Redknapp. Kemudian pada tahun 2011, dia berpindah ke Liverpool sebagai Head of Analytical Department. Kelebihan Edwards, selain pandai cari player undervalued, contohnya macam Andy Robertson dan juga Muhammad Salah, dia juga
pakar dalam jual player yang Liverpool tak gunakan. Harga yang dijual tu memang tak masuk akal. Sebagai contoh, Jordan Ibe dijual ke Bournemouth sebanyak 16 juta walaupun Liverpool tak pakai dia pun. Dominic Solanke, 1 gol dalam 27 penampilan, Liverpool jual dia sebanyak 19 juta. Lepas tu Brewster baru-baru ni buat 4 penampilan je, tapi Liverpool jual ke Sheffield dengan harga 23 juta. Aku tak tahulah apa yang dia goreng masa nego, tapi yang pastinya banyak kelab yang termakan pujuk rayu dia. Nombor 2, Monchi. Monchi ialah undisputed king of transfer. Pada tahun 2000, setelah relegate daripada La Liga, Sevilla lantik dia sebagai sporting director. Sevilla bagi dia dua objektif. Yang pertama, rombak semula akademi, dan yang kedua, bina satu scouting network dalam dan luar Spain. Dan Monchi berjaya penuhi kedua-dua objektif tu. Dalam akademi ada rombak, Sevilla promote player muda, contohnya macam Sergio Ramos, Reyes dan juga Jesus Navas. Objektif kedua pula, Monchi dah berjaya bina satu network scouting dengan lebih 700 scout dekat serata dunia. Dalam scouting network ni, dia jumpa player-player yang orang tak kenal. Contohnya macam Sergio Keita, Ivan Rakitic, Julio Batista dan Dani Alves. Monchi ada cerita macam mana scouting network dia tu berfungsi. Setiap tahun, mereka akan tengok beberapa liga. Untuk 5 bulan pertama, mereka cuma tengok dan kumpul data. Kemudian, setiap bulan, mereka akan pilih 11 orang pemain yang terbaik dalam liga tu. So, pada hujung tahun, Monchi akan pilih pemain yang banyak kali naik dalam kesebelasan terbaik. Era Sevilla di bawah Monchi membantu kelab memenangi 5 Europa Trophy, 1 Super Cup dan juga 1 Copa del Rey. Nombor 1, Michael Zorc. Selain Jurgen Klopp, kredit pencapaian Dortmund dalam beberapa tahun kebelakangan ni patut diberikan kepada Michael Zorc. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk Dortmund. Lepas saja retire pada umur 36 tahun, player one man club ini dilantik sebagai sporting director. Kewangan Dortmund pada masa tu memang teruk. Dortmund banyak beli player di penghujung karier yang tak perform. Zorc tahu yang dia tak boleh compete financially dengan Dortmund dan dia terpaksa gunakan pendekatan lain. Strateginya ialah identify dan develop player muda, gunakan untuk 2-3 tahun dan kemudian jual dengan harga berlipat kali ganda. Sebelum Zorc masuk, average umur pembelian baru ialah 27 tahun. Tapi selepas dia masuk, diturunkan ke 22 hingga 23 tahun saja. Selalunya player ni scout dah identify bertahun-tahun lebih awal. Kita ambil contoh sekarang lah, Jude Bellingham dan juga Gio Reyna. Sebenarnya Dortmund dah scout sejak daripada umur 14 tahun lagi. Dan Erling Haaland pula, Dortmund dah scout sejak daripada umur 16 tahun lagi. 3 tahun sebelum dia sign kontrak dengan Dortmund. Bila guna strategi ni, ramai yang cakap Dortmund ialah club stepping stone. Tapi Dortmund tak kisah pun sebenarnya dijadikan batu loncatan. Apa yang orang panggil win-win situation. Dortmund dapat player yang berbakat, player dapat platform untuk tunjukkan bakat mereka. Zorc juga seorang tough negotiator. Orang Kedah panggil kahak. Dia tahu bila masa yang sesuai untuk jual player. Aku ambil contoh kes Dembele dulu. Dortmund tahu Barcelona tengah banyak duit sebab baru jual Neymar. So mereka letakkan harga Dembele sangat tinggi dan mau tak mau Barcelona terpaksa bayar. Kes yang sama juga berlaku baru-baru ni dengan MU dan Sancho. Sampai kat sini saja video aku kali ini. Aku rasa dah cukup panjang. Siapa yang belum subscribe, boleh subscribe. Kami target 10k sub sebelum hujung tahun ni. Stay safe. I'll see you when I see you. Bye-bye.